Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang masih diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita saat mana kita masih lagi berbicara tentang mengenai setelah mana kematian kita, roh kita ini pergi ke mana, yang menjadi satu pertanyaan dan satu jawapan yang telah diberikan oleh agama kepada kita, terutama bagi orang mukmin. Kerana kita, bila kita meninggal dunia, ramai di kalangan kita tahu yang kita ni meninggal, kita ni akan meninggalkan dunia ini. Tetapi tak ramai di kalangan kita membuat persiapan untuk lepas kehidupan, lepas pada kematian kita. Orang kita sibuk nak bersiap untuk hidup di atas dunia. Jarang kita dengar orang yang hidup bersiap untuk akhirat. Jarang kita dengar demikian. Kalau kita dengar juga orang yang hidup dia sentiasa bersiap untuk akhirat, itu tanda orang yang cerdik di kalangan kita. Orang yang bodoh ialah orang yang hidup dia hanya mengejar dunia yang dia terpaksa tinggalkan. Berbanding dengan orang yang cerdik. Orang yang cerdik dalam hidup dia, dia sentiasa belajar dan belajar untuk mempersiapkan bekalan untuk lepas pada kematian dia. Tuan-tuan, kita ni kena jadi orang yang cerdik. Jangan kita jadi orang yang hidup dalam keadaan kebodohan. Ramai di kalangan kita demikian. Tanda kita cerdik ialah kita belajar. Kita nak tahu apa benda yang kita ni akan berlaku lepas pada kematian kita ini. Lepas pada sesi soal jawab, lepas pada saja di kalangan kita ni berlaku yang disebut dengan berlaku pada kita tentang saat orang tinggalkan jenazah kita. Kemudian kita tinggal seorang-seorang dalam kubur. Kemana roh kita ni akan pergi? Saat mana jasad kita akan hancur? Kemudian dalam masa yang sama, roh kita ni kemana? Kemana ni dibincang dah sebelum daripada ini. Di kalangan para alim ulama' diatur dan atur. Dan kitanya, semenjak daripada kita bincang tajuk ini, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa tempat yang kita dapati roh-roh ini berkumpul. Dia roh ni tidak berkumpul pada satu tempat begitu saja, tidak. Tapi roh orang mukmin ini berkumpul di beberapa tempat yang disebut oleh Rasulullah, yang disebut oleh para sahabat, yang menjadi rujukan pada kita. Untuk kita jadikan diri kita, kalau kita meninggal dunia, roh kita ni nak ke mana? Roh kita ni sendiri akan ke mana? Yang ni yang perlu untuk kita fahami di kalangan kita. Yang pertama, kita kena ingat bahawa roh orang mukmin ini dia akan pergi ke burung yang berwarna hijau dan juga warna putih. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan berterbangan. Dalam disebut begitu. Dan masuk dalam burung yang warna hijau dan juga burung yang warna putih. Yang ni disebut di awal-awal berdasar pada ayat Al-Quran Karim yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda'. Dan dia, yakni Allah, yang menghidupkan jiwa-jiwa di kalangan kamu daripada jiwa yang satu, wahidah. Kemudian famastaqarrun, dalam keadaan famustaqarrun, ada di kalangan kamu yang telah ditetapkan ditinggal di mana dan keadaan bagaimana. Wa mustauda', lepas pada itu ruh dia ni akan dikembalikan ke mana. Wa mustauda' dipanggil demikian, berada di mana. Wa mustauda' ni dibincang oleh alim ulama. Yang pertama, berada dalam burung warna hijau dan juga putih yang kita sebut sebelum daripada ni. Yang kedua, berada dalam sungai, di sungai depan pintu syurga Allah. Yang ni pun kita sebut dah sebelum daripada ni. Depan pintu syurga Allah, setiap pagi dan petang disediakan makanan yang datang daripada syurga Allah, keluar untuk orang yang berada di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di sungai depan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berada di syurga terus, yang kita bincang sebelum daripada ni. Yang ni roh orang-orang yang saleh-saleh terus berada dalam syurga Allah. Yang keempat, dihinggap di dahan-dahan pohon di dalam syurga.
Yang ni di antara roh orang mukmin ni, dia masuk di dalam burung tu hinggap di dahan-dahan dalam syurga, bergerak sampai berlaku hari kiamat. Kemudian roh ini dimasukkan dalam jasad yang baru. Yang keadaan kita bila kita meninggal dunia itu sendiri. Kemudian yang kelima, roh ni kat mana? Roh kita ni akan ke mana? Yang kelima, masing-masing akan saling kunjung mengunjung, ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Ni roh orang mukmin ni bergerak, jalan, jumpa roh orang ni, jumpa dengan roh orang ni, sentiasa hidup dalam keadaan kunjung mengunjung. 5. Yang keenam, dia berjalan-jalan dalam syurga. Roh orang mukmin ni berjalan dalam syurga. Bila berlaku hari kiamat, kemudian dikembalikan balik roh mereka dalam jasad. Yang ni pun kita dah sebut berdasar pada dalil-dalil yang sebelum daripada ni yang kita bicarakan. Yang ketujuh, roh ini bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Roh siapa bersama dengan Nabi Ibrahim AS ni? Roh anak-anak kecil yang meninggal dunia yang bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Yang ni roh orang mukmin. Bila mereka anak-anak kecil ni, bila mereka meninggal dunia, mereka diasuh dan dijaga oleh Nabi Ibrahim AS. Sampailah berlaku hari kiamat, mereka akan sibuk cari balik mana mak dan ayah masing-masing ini sendiri. Yang ni pun kita dah sebut sebelum daripada ni. Kemudian roh bersama dengan dalam syurga ada sepohon pokok tuba. Pokok tuba ini, pohon yang berada dalam pokok tuba ini, di mana roh orang mukmin tu berada di bawah pohon-pohon tersebut dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kesembilan pada malam ini insya-Allah kita akan sebut yang kesembilan. Roh orang mukmin ini berada di mana? Berada di yang disebut dengan di langit. Lapisan langit yang ketujuh. Lapisan langit yang ketujuh. Walaupun hadis ni dengan sanad dhaif daripada Abu Hurairah disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya arwah orang yang beriman itu berada di langit lapisan yang ketujuh. Mereka melihat ke tempat tinggal mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, menggambarkan tentang mengenai orang yang roh orang mukmin ni yang kesembilan berada di lapisan langit yang ketujuh. Macam mana keadaan ini wallahu alam. Tapi roh orang mukmin ni yang pentingnya dia jadi mukmin. Tak kiralah dia berada dalam kelompok mana, berada dalam suasana yang bagaimana. Suasana yang bagaimana ni yang perlu dipahami di kalangan kitanya, di tempat-tempat yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lapisan langit yang ketujuh di kalangan mereka sebut. Abu Nuaim menuturkan riwayat daripada Wahib Ibn Munabbih. Dia berkata, sesungguhnya Allah mempunyai satu rumah di langit lapisan yang ketujuh yang dinamakan dengan Bayda, yang dinamakan dengan istana Bayda. Di dalamnya berkumpul roh-roh orang yang beriman. Jika ada penghuni dunia yang meninggal, arwah-arwah roh-roh akan menemuinya untuk menanyakan padanya khabar berita mengenai dunia. Dipanggil Bayda, tempat sebut putih, kawasan yang putih, rumah putih. Sebagaimana orang yang hilang bertanya pada anggota keluarga jika telah kembali ke rumahnya. Itu cara demikian. Masing-masing roh ini berada di lapisan langit yang ketujuh itu. Dan ada istana yang Allah sediakan untuk dimasukkan roh orang yang soleh. Semua orang soleh berada di tempat tersebut. Kemudian dalam keadaan yang roh ini sendirinya akan saling bertanya khabar di antara satu sama lain. Jumpa tak? Sebagaimana tanya khabarnya mengenai dunia. Sebagaimana orang yang hilang tanya khabar kepada anggota keluarganya jika telah kembali ke rumahnya. Bila orang yang dia balik ke rumah dia ditanya, orang tu macam mana? Orang hilang. Orang hilang, bila dia balik ke rumah, dia tanya, orang tu macam mana? Orang tu macam mana? Orang tu macam mana? Dia tanya khabar. Lama dah dia hilang. Bila lama dah dia hilang, tiba-tiba dia balik ke rumah dia, waktu tu dia akan sibuk tanya orang. Demikian juga dengan roh orang yang beriman pada Allah. Roh orang yang beriman pada Allah ni, yang kesembilan, mereka berada di lapisan langit yang ketujuh, yang disebut dengan, ada sebuah istana yang disebut dengan Bayda. Istana Bayda ini dalam keadaan yang berkumpul roh-roh orang yang beriman di kawasan tersebut. Ni yang disebut oleh Abu Nuaim. Dia menuturkan daripada riwayat Wahab Ibn Munabbih yang cerita demikian. Kemudian yang ke-10, tempat yang ke-10 berada di sisi Allah terus.
berada di sisi Allah. Di sisi Allah di langit, sementara jasad, sementara yang ada ni jasad belaka. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Sa'id ibn Mansur menuturkan riwayat bahawa dia pernah melayan Asma bersama puteranya. Asma bersama dengan anak lelaki dia, Abdullah ibn Zubair, yang jasadnya dalam keadaan tergantung. Dia lantas berkata, jangan kamu bersedih, kerana arwahnya berada di sisi Allah di langit, sementara yang ini jasad belaka. Bila tengok sahabat bagaimana Asma, dia lihat dengan putera dia, tengok ayah dia Abdullah ibn Zubair. Ibn Zubair ini sendiri, jasad dia dalam keadaan tergantung. Bila jasad dia dalam keadaan tergantung, cerita panjanglah, cerita peristiwa yang berlaku pada Zubair ini sendiri. Lalu dalam Asma melayan putera dia, dia kata, jangan risau, roh dia berada di sisi Allah. Manakala yang kamu tengok, wahai anakku Abdullah, yang kamu tengok jasad ayah ni jasad semata-mata, tapi yang utama roh berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya Asma disebut demikian. Sedangkan dalam kitab Al-Janaiz yang ke-11 berada di hadapan, yang ke-11 berada di hadapan malaikat Jibril. Roh-roh orang yang beriman pada Allah ni berada di hadapan malaikat Jibril. Yang ni disebut oleh Al-Mawarzi, menuturkan riwayat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Al-Muttalib, dia mengatakan roh-roh orang yang beriman itu diangkat ke hadapan Jibril. Bila kita dah dalam sesi soal jawab dah selesai dah semua, kemudian benda apa yang berlaku? Naik je roh, berada di hadapan malaikat Jibril. Jika kamu menguruskan, lalu dikatakan kepada malaikat Jibril, kamu yang perlu menguruskan roh ini sampailah hari kiamat kelak. Disebut demikian. Wahai malaikat Jibril, kerja kamu apa dia? Kerja kamu ialah kamunya menjaga roh-roh orang yang soleh ini sampai bila? Sampai hari kiamat kelak. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut malam-malam sebegini, saya cerita yang ni dengan tujuan nak suruh pada diri kita ni, kita dapat ilmu pada diri kita. Sama ni kan kita tertanya-tanya, bila arwah ayah kita, arwah mak kita, roh dia ni pergi ke mana? Jasad dia tu adalah dalam kubur tu, tetapi roh dia tu berada di mana? Ni jawapan-jawapan yang kita sedang susunkan kepada kita semua untuk kita tahu berdasar pada rujukan dalil-dalil yang menceritakan keadaan yang demikian. Kemudian yang ke-12, di mana mereka roh-roh ini berada di antara langit dan juga bumi. Ini tempat yang diletakkan roh-roh orang yang saleh. Roh-roh orang yang saleh ni berada di mana? Di antara langit dan juga bumi. Tergantung ni dalam keadaan yang mereka bahagia. Roh mereka ni dalam keadaan tenang dan aman damai. Sa'id ibn Mansur dan juga Ibn Jarir At-Tabari menuturkan riwayat daripada Mughirah ibn Abdul Rahman. Dia menceritakan bahawa Salman Al-Farisi pernah bertemu dengan Abdullah ibn Salam. Ini cerita lebih kurang yang kita cerita pada sebelum daripada ni. Salman Al-Farisi dia berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Dua-dua ni di antara sahabat yang hebat, dipanggil demikian. Kemudian lalu Salman berkata kepada dia, jika kamu mati lebih awal daripada aku, wahai Salman, katanya Salman sebut pada Abdullah bin Salam, kalau kamu meninggal dunia lebih awal daripada aku, tolong beritahu pada aku apa yang kamu akan alami. Sebaliknya, jika aku meninggal lebih awal daripada kamu, aku akan cerita kepada kamu apa yang akan aku alami juga. Katanya Salman Al-Farisi, dia sebut kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ketua pemuka Yahudi sebelum daripada dia masuk Islam. Tapi bila dia kenal betul-betul, Rasulullah boleh jawab pertanyaan dia masuk Islam. Abdullah bin Salam. Cerita panjang juga tentang Abdullah bin Salam. Walaupun sekalipun dia hanya Salman Al-Farisi disebut pada Abdullah bin Salam, kalau kamu meninggal dunia dahulu, kamu mati, kamu tolong cerita pada aku. Kemudian kalau aku mati dulu, Salman Al-Farisi disebut pada Abdullah bin Salam, aku masuk kubur, aku akan cerita pada kamu tentang bagaimana keadaan kubur ini. Dia sebut demikian. Lalu Abdullah bin Salam ni tanya balik, bagaimana kamu nak cerita pada aku sedangkan kamu dah meninggal? Macam mana kamu nak cerita pada aku sedangkan kamu sudah meninggal? Katanya macam mana boleh terjadi ataupun aku nak cerita pada kamu sedangkan aku dah meninggal? Aku nak cerita macam mana pada kamu? Lalu Salman berkata, sesungguhnya roh itu jika sudah keluar daripada jasad,
dia akan bertempat di antara langit dan juga bumi hingga dikembalikan lagi ke jasadnya. Dia akan, roh kita ni bila keluar, dia akan duduk di antara langit dan bumi. Di antara langit dan bumi ni, sehingga kan pada masa-masa tertentu dia dikembalikan pada jasadnya. Sehingga sampai pada saat hari kiamat, berlakunya kiamat, maka akan dikembalikan lagi kepada jasad. Habis itu macam mana nak cerita pada kamu? Tak lama kemudian Salman pun meninggal dunia. Salman Al-Farisi meninggal dunia dahulu. Dia sebut ada Abdullah bin Salam. Tiba-tiba dia meninggal dunia dahulu. Abdullah ibn Salam melihatnya dalam mimpi. Lalu diceritakan balik macam mana keadaan pada dia melalui mimpi. Dan dia bertanya, beritahu kepadaku apa hal yang paling baik yang telah kamu dapat dalam perjalanan kematian kamu. Benda apa yang kamu dapat daripada kematian kamu ini. Dia jadi demikian. Lalu Salman Al-Farisi dia pun jawab dalam mimpi ni, mimpi pada Abdullah bin Salam. Padahal Salman Al-Farisi dia pesan pada Abdullah bin Salam. Tiba-tiba Salman Al-Farisi mati dulu. Lalu dalam mimpi Abdullah bin Salam jumpa dengan Salman Al-Farisi. Masing-masing telah berjanji ni. Lalu dia tanya, yang kamu dapat jumpa apa dengan kematian kamu, lepas pada kematian kamu? Lalu Salman menjawab, aku mendapatkan tawakal, merupakan suatu perkara yang menakjubkan lepas pada kematian ini. Maknanya Salman Al-Farisi kata, benda yang hebat lepas pada saat mana kematian tu, pergantungan kuat kepada Allah. Gantung kuat pada Allah ni benda yang menakjubkan. Maknanya hidup kita ni tak usah bergantunglah pada duit. Tak payah bergantunglah dengan apa dia, dengan yang namakan dengan harta benda, pangkat, keturunan, tak payah. Yang kamu kena hidup bergantung kepada Allah. Hidup ni jangan kita kuat bergantung dengan harta, jangan bergantung dengan nama, jangan. Saya tengok ramai dah orang yang ada jawatan, kedudukan pada dia, bila dia mati hampir je pada dia. Itu bahasa yang kita nak sebut demikian. Kerana bila dia mati, siapa yang datang? Siapa yang datang ziarah jenazah dia? Yang ni perlu kita perhati. Kalau yang datang tu orang-orang yang soleh-soleh, yang baik-baik yang datang ziarah kematian dia, menandakan dia ni ada kebaikan pada dia. Tapi kalau yang bila dia dimati, tiba-tiba orang tak peduli, mayat dia pun orang tak begitu je, jawatan dia besar, kedudukan dia besar, bila dia mati, orang tak ambil berat pun terhadap mati dia tu. Bila nak kena ke bumi, lusa. Orang sebut demikian. Tak apalah, lusa pun lusa lah. Ni maknanya tanda dia ni tak ada manfaat, dia panggil. Orang yang jenis demikian. Orang tanya, macam mana nak urus ni? Entahlah, tak tahu macam mana nak urus. Maknanya orang ni dalam keadaan yang namakan dengan keadaan pada diri dianya, orang yang suasana pada diri dia dalam keadaan yang dianya tak bersiap untuk dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena faham pada diri kita. Sementara Ibn Al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhdi dan juga At-Tirmizi dalam kitab Nawadil Usul, Ibn Abi Ad-Dunya dan juga Ibn Mundah menuturkan riwayat daripada Sa'id Ibn Al-Musayyab yang bersumber daripada Salman. Dia berkata, sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman itu berada di alam barzah. Ada yang sebut ruh-ruh orang yang beriman ni kekal dalam barzah tersebut. Berkekal di alam barzah. Arwah itu dapat pergi ke mana-mana sahaja yang mereka kendaki, sedangkan arwah orang kafir berada dalam neraka Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya yang ke-13, ruh orang mukmin ni berada di alam barzah, dia boleh pergi ke mana-mana yang dia nak pergi. Ada juga ruh ni dia tak naik ke langit, dia tak pergi ke dalam syurga, tapi dia berada dalam kubur tersebut, berada di alam barzah dia. Jadi dia boleh pergi ke mana-mana dia nak pergi. Itu yang timbul di kalangan kita ni, ruh-ruh yang balik ke rumah. Ruh yang balik ke rumah. Boleh tak balik? Boleh tak boleh. Ruh-ruh ni balik ke rumah masing-masing. Ada yang sebut boleh. Berdasar pada apa dia? Berdasar kepada yang ni lah, yang disebut. Bila meninggal dunia, ada ruh yang Allah tak angkat naik ke atas. Tetapi Allah biarkan ruh itu berada dalam kubur. Berada dalam kubur. Dan dia boleh pergi ke mana saja dia nak pergi. Akhirnya di antaranya, dia balik ke rumah dia, melihat keadaan keluarga dia dan apa yang sedang berlaku dalam kekeluargaan dia itu sendiri. Ibn Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Malik Ibn Anas
Dia mengatakan, pernah sampai berita kepadaku bahawa roh orang yang beriman itu diperintahkan untuk pergi ke mana saja dia suka. Roh-roh ni dia pergi ke mana dia nak pergi. Tapi dia tak pergi tempat yang maksiat lah. Dia akan pergi tempat-tempat yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Roh orang yang jadi demikian. Kemudian yang ke-14. Ke mana roh ni pergi? Tempat dia dalam keadaan yang tempat dia pergi ke tempat orang-orang mukmin, roh-roh mukmin yang soleh sedang berbincang-bincang. Allahu Akbar. Ni tempat yang ke-14. Yang disebutnya roh orang mukmin ni pergi ke mana? Abdullah ibnu Amr ibnu As mengaku pernah ditanya mengenai roh orang-orang yang beriman yang meninggal dunia. Tentang di manakah arwah mereka, roh-roh mereka tersebut. Dia menjawab, roh mereka wujud seperti burung putih yang berada di bawah naungan arash. Sedangkan roh orang kafir berada dalam lapisan ketujuh. Jika seorang mukmin meninggal dunia, dia akan dibawa melintas orang-orang yang beriman yang mempunyai tempat berbincang-bincang. Termasuknya demikian. Kemana tempat ni? Dia pergi ke tempat orang roh-roh mukmin yang sedang berkelompok. Kelompok-kelompok tu dia pergi ke tempat tersebut. Lalu mereka bertanya kepadanya mengenai kabar sebahagian sahabat yang ditinggalkannya. Roh-roh ni akan tanya, macam mana betik rumah saya dah masak ke belum? Tu senang ceritanya. Macam mana ayam kampung saya orang dah sembelih ke belum? Dia sibuk tanya demikian. Tanya tentang anak-anak dia, tanya tentang keluarga dia. Jika dijawab sudah meninggal, mereka akan mengatakan rohnya telah dibawa ke bumi yang paling bawah. Bila dikatakan roh orang yang ditanya-tanya, isteri saya kat mana? Suami saya kat mana? Ditanya orang bagi tahu. Roh-roh yang lain kata tak datang sini, tak datang. Berada di bumi yang paling bawah. Jika dalam keadaan demikian, jika seorang kafir meninggal dunia, rohnya dibawa turun ke bumi yang paling bawah. Lalu mereka orang kafir menanya berita tentang seseorang. Jika dijawab bahawa mereka sudah meninggal, mereka berkata rohnya telah dibawa naik ke atas. Tu orang kafir. Orang kafir kalau dia berjumpa dengan kelompok mereka sebut, ditanya, mana orang ni? Lalu jawab, roh dia dibawa naik ke atas. Itu cara demikian. Kemudian dijawab lagi, roh tempat yang ke-15, di mana roh orang mukmin ini berada? Al-Mawarzi Ibnu Al-Mundah dan Ibnu Asakir menuturkan riwayat daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya roh orang kafir itu berkumpul di Barhud di Hadral Maut. Di telaga Barhud di Hadral Maut. Sedangkan roh orang yang beriman berada di Jabiyah. Barhud terletak di negara Yaman, manakala Jabiyah terletak di bumi Syria yang sedang bergolak sekarang ini. Ibnu Asakir menuturkan bahawa Urwah Ibnu Ruwaid berkata, Jabiyah adalah tempat tujuan setiap roh-roh yang baik. Allahu Akbar. Jabiyah ni kita tak tahu, tak pasti bagaimana tempat itu menjadi tempat roh-roh yang soleh. Orang-orang soleh. Boleh jadi ramai orang soleh meninggal dunia yang dikumpulkan di situ, dan berkumpul roh-roh yang soleh berada di tempat yang demikian. Macam kita dengar perkuburan Dahdah. Sehari dua ni kan ada yang diviralkan seorang syekh daripada Syria yang menceritakan bagaimana perkuburan di Syria, di Damaskus, yang disebut dengan perkuburan Dahdah. Perkuburan Dahdah ni di mana tempat orang-orang soleh meninggal dunia, dan dikebumikan di kawasan perkuburan tersebut. Ramai wali-wali Allah. Sehingga kan penggali kubur tu, bila satu hari datang seorang perempuan cerita pada dia yang sekejap minta digali kubur, dia penggali kubur. Bila dia gali kubur kepada seorang perempuan yang minta gali kubur, sejam lepas itu datang jenazah. Jenazah ni datang tak ramai yang mengiring jenazah dia. Penggali kubur ni bawa turun jenazah ni, diminta turun, bawa turun jenazah ni. Bila diturun je jenazah ini, orang lain tak nampak, dia seorang nampak. Kubur dia tu berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Tak tengok, dan dia pun pengsan. Dalam pengsan dia tu dia nampak dua malaikat yang sedang berkuda datang mengambil jenazah ini, kemudian dibawa jenazah ni, kemudian hilang raib begitu saja. Bila orang kejutkan dia bangun kerana dia pengsan sangat. Orang tanya dia, apa yang berlaku? Dia pun cerita. Orang kata,
ni cerita macam kamu kena halusinasi ni. Yang berlaku dipanggil bunyi-bunyian sorang-sorang pada diri kamu. Kemudian dia pun tak apalah. Dia ingat ke dia orang yang biasa-biasa begitu. Selang sebulan lepas itu datang lagi. Perempuan itu datang. Kemudian perempuan itu datang, kemudian minta kebumikan jenazah. Kebumikan jenazah. Dia pun gali kubur lagi. Bila dia gali kubur, kemudian selang lepas itu sejam kemudian datang satu jenazah. Pun tidak dikenali ramai. Kemudian dia diminta turun juga. Bawa turun jenazah tu. Dia turun jenazah tu, sama kejadian yang berlaku dengan yang tamu sebelum daripada ni. Dia nampak suasana kubur itu berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Di perkuburan Dahdah di Damaskus. Dia panggil demikian. Kemudian kali ini dia tak pengsan. Sebagaimana yang pertama dahulu. Yang pertama dahulu dia pengsan. Tapi yang kedua ni dia tak pengsan. Kemudian dia sedar, dia elok. Kemudian dia pun sedar. Kemudian dia nampak. Orang lain tak nampak sebagaimana dia nampak. Dia seorang nampak. Taman-taman syurga. Datang dua kuda yang dalam keadaan yang kacak begitu datang. Kemudian mengambil jenazah ini. Kemudian berlalu pergi jauh. Dan dia pun tanya perempuan ini. Siapa dua orang yang kamu telah hantar sebelum daripada dia? Dia pun jawab, dia adalah anak saya. Kenapa? Dia pun cerita. Dia sebut. Ada pun yang pertama masuk dalam syurga. Nampak syurga. Kemudian dia seorang nampak. Kemudian demikian juga yang kedua ni. Sama juga keadaan. Katanya, yang pertama dia kata, anak saya yang pertama itu menuntut ilmu. Dia belajar dan dia menuntut ilmu. Rajin meninggal dunia. Kemudian yang kedua ini, dianya kerja dia mengumpah kayu api. Ambil kayu api. Kemudian dia jual. Dan dia ambil duit-duit tersebut. Dia bantu orang menuntut ilmu. Yang penggali kubur ini, bila dia dengar saja begitu, dia berhenti untuk menggali kubur. Dia pergi cari tempat nak belajar. Bila dia pergi cari tempat nak belajar tadi, kemudian lepas pada dia cari tempat dia nak belajar tu, dia sebut pada Tok Guru tu minta supaya dia tak apalah dia belajar. Kemudian lepas pada dia belajar, penggali kubur ini menjadi seorang alim yang terkenal di bumi Syria. Kemudian turun pada anak-anak dia dan keturunan dia semua menjadi di kalangan keluarga-keluarga yang alim dan juga soleh. Kelebihan dalam menuntut ilmu. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan yang disebut dengan keadaan yang perkuburan yang soleh. Sama juga dengan yang demikian. Kubur yang berada di Jabiyah terdapat di bumi Syria ini. Kubur Jabiyah ni kita tak tahu, tapi di tempat itulah berkumpulnya ruh-ruh orang-orang yang baik dan juga soleh ini sendiri. Kemudian yang ke-16 kat mana? Ali bin Ibn Abi Talib karramallahu wajhah, sebagaimana dituturkan oleh Abu Bakar An-Najjar, mengatakan sebaik-baik lembah manusia adalah lembah Makkah. Baik-baik lembah manusia lembah Makkah. Seburuk-buruk lembah manusia adalah lembah Al-Ahqaf. Satu lembah yang terdapat di Hadraul Maut yang namakan dengan Barhud. Di dalamnya berkumpul ruh-ruh orang kafir. Allahu Akbar. Disebut demikian. Yang ke-16-nya ialah yang disebut dengan tempat orang-orang mukmin yang roh-roh yang soleh berkumpul kat mana? Di lembah Mekah. Ini setengah alim ulama sebut demikian. Kemudian yang ke-17, di mana roh-roh yang berkumpul ini? Ibnu Abi Ad-Dunya juga menuturkan riwayat daripada Ali Ibnu Abi Talib mengatakan bahawa roh-roh orang yang beriman berkumpul di telaga Zamzam. Di telaga Zamzam. Ini kena ingat betul-betul. Air Zamzam yang kita minum tu tempat berkumpulnya ruh-ruh orang yang soleh. Sehingga gini kita merasai bagaimana Allah kurniakan kemukjizatan yang disebut dengan kekaramah tempat yang disebut dengan air telaga Zamzam itu. Berjuta manusia minum, berbilion manusia yang minum. Air itu tak surut walaupun kedalaman dalam keadaan singkat, tetapi ganjaran yang Allah sediakan itu terlalu besar dalam telaga Zamzam ini sendiri. Kemudian disebut lagi yang ke-18, roh berkumpul di Ariha. Ariha ni di mana? Di Palestin. Di mana Al-Hakim dan Ibn Al-Mundah menuturkan riwayat daripada Al-Akhnas Ibn Khalifah Ad-Dabi, disebut bahawa Ka'ab Al-Habbar pernah mengutuskan seorang kepada Abdullah Ibn Amr radhiyallahu anhu untuk menanyakan roh-roh orang yang beriman, di mana mereka berkumpul, juga roh orang yang musyrik, di mana mereka berkumpul. Abdullah bin Amr menjawab,
ruh-ruh orang yang beriman itu berkumpul di Ariha, sedangkan ruh-ruh orang kafir musyrik itu berkumpul di San'a. Disebut San'a di Yaman, manakala yang dinamakan dengan Ariha di Palestin. Itu sebut dipanggil demikian. Dan kemudian yang ke-19, di mana roh berkumpul ini, kita sambung pada akan datang nanti insya-Allah. Kita tak payah panjang lah. Yang ni insya-Allah kita akan sebut-sebut ni, mudah-mudahan roh-roh orang mukmin ini termasuk di kalangan arwah ayah kita, mak kita, arwah datuk nenek moyang kita, di kalangan orang yang saleh insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita ini dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.